Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahlia dan ini agenda awal ni dari World Trade Center Kuala Lumpur. Kita bercakap berkaitan dengan situasi keadaan semasa, khususnya peranan kesihatan awam. Saya nak menyebut ataupun nak mengandaikan berkaitan dengan penyatuan kesihatan. Apabila kita bercakap berkaitan dengan penyatuan, kesihatan individu itu menyatukan dengan kesihatan masyarakat secara keseluruhannya. Tetapi ada agensi ataupun ada mereka-mereka yang tertentu yang melihat kepada sistem kesihatan negara untuk melihat keadaan yang lebih baik. Jadi hari ini saya cukup bertuah. Sebelum ini mungkin saya bersama-sama dengan Protect Health, tetapi secara Skype, Google Meet dan sebagainya. Hari ini orangnya Datuk Dr. Anas Alam Fazli yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation Sdn Bhd bersama-sama saya di studio hari ini. Assalamualaikum Datuk Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Doktor pertama sekali kerana bersama-sama dengan agenda awal ni. Ini peranan penting untuk kita tahu. Kadang-kadang masyarakat tahu ke mana diorang perlu pergi, apa yang mereka perlu dapatkan, terutamanya berkaitan dengan kesihatan awam. Tetapi secara khusus, kita nak mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan Protect Health ini. Apa yang dilakukan, apa peranannya, apa antara gerakan yang dilakukan untuk sama-sama membangunkan sistem kesihatan yang lebih baik kepada negara. Terima kasih Ihsan. Jadi Protect Health ditubuhkan dengan dua mandat utama daripada kerajaan. Pertama untuk health financing, kedua sebagai strategic purchaser. Dan Protect Health selaras sebagai strategic purchaser bertujuan berfungsi menyelaras, mentadbir dan juga menguruskan inisiatif yang berkaitan dengan pembiayaan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Dan pada waktu kini kita ada 3 fokus utama. Pertama, skim PKB40. Kedua, sebagai ESP operator untuk SPIKPA, skim perlindungan insurans pekerja asing. Dan yang ketiga, sebagai pelaksana penglibatan pengamal perubatan swasta dan NGO kesihatan untuk vaksin COVID-19. Itu antara 3 inisiatif utama Protect Health. Dan tadi Datuk menyebut antaranya adalah berkaitan dengan PK B40 yang telah pun bermula sejak tahun 2019. Dan ini perkara penting untuk kita tahu, dan mungkin lebih daripada 50,000 dan juga banyak lagi yang telah bersama-sama dengan PK B40. Secara khususnya apa peranan dan juga apa yang dilaksanakan untuk PK B40 ni, Datuk? Jadi skim PKB40 ni fokusnya adalah prevention. Prevention is better than cure. Jadi fokusnya kita punyai 4 manfaat, dan manfaat pertama adalah saringan kesihatan. Dan setakat penubuhan alhamdulillah di bawah skim PKB40 kita telah berjaya menyaring lebih daripada 530,000 rakyat daripada golongan B40 ini. Dan just to share lah Ihsan, kadang bila kita lihat saringan yang dilakukan di outreach, di klinik-klinik, kita dapati ramai daripada golongan B40 ni tidak pernah melaksanakan saringan kesihatan. Ada yang seumur hidup tidak pernah mengambil darah untuk disemak. Dan daripada 536,000 lebih yang kita saring, terdapat lebih daripada 190,000 mempunyai penyakit tidak berjangkit ataupun NCD ataupun dipanggil comorbidities lah. Dan mereka tidak pernah sebelum saringan itu tahu yang mereka ada penyakit tidak berjangkit ini. Jadi apabila mereka mengetahui status kesihatan mereka, mereka golongan B40 ini yang telah disaring ini boleh mengadakan modification to their lifestyle. Boleh mengubah sedikit cara kehidupan mereka supaya severity of this NCD dapat dikurangkan. On top of saringan kesihatan, terdapat juga manfaat-manfaat lain di bawah skim PKB40 ini. Ada manfaat kedua, alat bantuan perubatan, di mana setiap penerima yang layak boleh menerima alat bantuan kesihatan sehingga RM20,000 seorang. Manfaat ketiga adalah insentif melengkapkan rawatan kanser, yang kita beri insentif kewangan bagi mereka menyelesaikan rawatan kanser mereka. Dan manfaat keempat adalah manfaat pengangkutan, insentif pengangkutan, di mana wang tunai diberikan terus ke akaun penerima untuk membantu meringankan beban transport mereka untuk mendapat manfaat yang kedua dan manfaat yang ketiga tadi. Dan juga Datuk, kalau
Tadi Datuk menyebut lebih daripada 530 yang telah selesai ataupun menjalani saringan berkenaan, dan mungkin jumlah itu agak banyak lagi untuk kita melihat secara keseluruhan jumlah B40. Bagaimana sebenarnya bagi mereka yang tak tahu untuk dapatkan pakej ataupun tawaran ini, Datuk? Jadi untuk semua penerima BSH atau penerima BPR, mereka secara automatik layak sebagai penerima PKB 40. Jadi mereka boleh hadir ke mana-mana klinik berdaftar dengan Protect Health ataupun klinik kesihatan kerajaan. Pada masa kini terdapat lebih daripada 3,000 klinik yang berdaftar di bawah Protect Health. Jadi perlu cuma pergi klinik swasta, lihat ada logo PKB 40 di depan klinik, masuk, tunjuk IC, saya nak saringan kesihatan PKB 40 saya. Jadi terus akan diuruskan di klinik yang berdaftar dengan Protect Health. Kalau dari segi costing ataupun kosnya, banyak tak bezanya, Datuk, kalau kita buat sendirilah tanpa melalui PKB 40 ni? Jadi kalau saringan kesihatan ni, yang di bawah PKB 40 ini agak komprehensif. Kita ada saringan kesihatan fizikal, kita buat CBE untuk wanita, kita buat prostate exam untuk lelaki, dan kita juga ada mental health questionnaire. Jadi yang 536,000 yang kita dah saring tadi, kita buat mental health questionnaire juga. Maksudnya kita tahu status kesihatan mental mereka untuk kita laksanakan insya-Allah program-program follow up di masa hadapan nanti. Dan juga bagaimana Protect Health mungkin dalam bukan mencarilah tetapi untuk menggalakkan dalam kalangan masyarakat B40 ni untuk membuat saringan. Kadang-kadang Datuk, kita tahu bila kita buat saringan ujian darah dan sebagainya, kegusaran kita adalah apabila kita mengetahui kita mempunyai penyakit kronik dan sebagainya. Selepas itu banyak lagi perkara-perkara dan juga kos yang perlu ditanggung dan sebagainya. Bagaimana untuk menyedarkan masyarakat, ini peluangnya? Saya rasa pandemik COVID-19 ini telah merubah health awareness secara umum di kalangan rakyat Malaysia. Secara umumnya kadar literasi kesihatan kita masih rendah, awareness masih rendah. Tetapi COVID telah memaksa semua memahami kesihatan masing-masing dengan lebih tinggi. Di Protect Health kita telah bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan, Felda, Felkra, kita juga bekerjasama dengan Kesatuan Pekerja, Kesatuan Buruh untuk cuba mendekati golongan B40, jadi mendapatkan mereka melakukan saringan kesihatan. Bukan mudah kerana melakukan saringan kesihatan ini belum lagi budaya kita. Kita perlu jadikan ia satu budaya yang kita tahu kesihatan kita bagaimana, berapa kandungan gula kita, berapa kandungan kolesterol kita. Adakah kita cukup exercise pada hari ini? Dan kita memahami golongan B40 mempunyai di bawah strata pendapatan yang lebih rendah. Mungkin mempunyai masalah kewangan, mungkin mempunyai cabaran kehidupan, perlu bekerja 2 kerja atau 3 kerja dan mungkin tidak ada masa untuk saringan kesihatan ini. Dan jika Ehsan lihat, saringan kesihatan komprehensif seperti ini, jika pergi ke hospital swasta, premium health screening can be as expensive as RM500, RM700, but we are giving it for free, Ehsan. Dan ini satu perkara yang menarik bagi mereka yang ada BSH. Ini peluangnya bersama-sama dengan Protect Health. Ini antara inisiatif dan juga langkah yang dilaksanakan. Dan juga Datuk, tadi Datuk menyebut berkaitan dengan awareness, bagaimana untuk kita melihat, dan COVID ini Datuk sebut juga tadi merubah banyak perkara, tetapi untuk melihat ke masa hadapan, adakah ia perlu dipertingkatkan lagi? Bukan saja nak tunggu COVID dia, Datuk, tapi selepas ini bagaimana untuk memastikan bahawa golongan-golongan berkenaan B40 yang merasakan mungkin ada kekurangan dari segi keuangan dan sebagainya untuk tampil dengan lebih cepat dan juga terus ke depan? Saya rasa promotion untuk saringan kesihatan ini perlu dilaksanakan sebaik yang mungkin. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Awani sudi untuk promosi program PKB 40 ini. Dan di Protect Health juga kita mahu melibatkan lebih ramai klinik swasta. Pada masa kini sudah terdapat lebih 3,000 klinik swasta yang terlibat. Tetapi seluruh negara terdapat 7,000 klinik swasta yang terlibat. Mungkin lebih ramai klinik swasta
yang mahu hadir untuk menjalankan agenda sosial ini, membantu negara memastikan negara rakyatnya lebih sihat, dan dengan rakyat yang lebih sihat, ia akan jadi lebih produktif, dan ada satu virtuous cycle di mana ekonomi akan lebih baik, kita lebih produktif, masyarakat lebih sihat, dan kesihatan ini sebenarnya adalah satu pelaburan yang sangat penting oleh negara untuk memastikan negara terus mempunyai rakyat yang cerdas, rakyat yang produktif. Akses dan juga keterangkumannya itu, Datuk, dah meluas ke seluruh negara. Bagaimana dengan kawasan-kawasan pedalaman, kawasan yang sukar untuk diakses dan sebagainya, ini juga mendapat dan juga diberi perhatian oleh Protect Health? Kita ada buat mapping. Okey. Jadi kebanyakan daerah memang sudah ada klinik swasta, dan perlu diingat 900 klinik kesihatan juga terlibat di bawah program PKB 40, dan berdasarkan mapping klinik kerajaan, klinik swasta yang ada untuk program PKB 40 ini, 95% penerima B40 adalah 5 kilometer dengan klinik ataupun klinik swasta atau klinik kerajaan dalam lingkungan 5 kilometer sahaja. Jadi capaiannya agak baiklah bagi saya. Dan juga, Datuk, selepas itu, selepas ujian saringan lebih daripada 530,000 dan sebagainya, susulannya bagaimana, Datuk? Kita tahu ada setengah-setengahnya bila dah dapat keputusan, ada yang mungkin tak apalah, ini sekadar keputusan, tengok dan sebagainya, apa yang doktor kata, tapi tak mendapatkan susulan. Ada atau tidak Protect Health melaksanakan perkara ini? Jadi kita sedang dengan Kementerian Kesihatan sedang mengkaji bagaimana kita boleh buat repeat screening selepas 3 tahun. Maksudnya bagi mereka yang sihat, selepas 3 tahun kita lakukan repeat screening. Kementerian Kesihatan juga sedang mengkaji untuk melakukan NCD treatment di bawah program PKB 40. Maksudnya selepas disaring, kita boleh bagi ubat daripada klinik swasta, dan beberapa program lain seperti wellness program juga sedang dikaji, dan jika ia berjalan lancar boleh dilaksanakan insya-Allah hujung tahun hadapan. Datuk Doktor, Protect Health bukan sahaja dikenali dengan PKB 40. Sejak kita ada pemberian vaksin COVID-19 selepas negara membenarkan pengambilan vaksin dan sebagainya, nama Protect Health itu antara nama yang kuat untuk terlibat secara langsung dalam PICK ataupun PIK. Bagaimana Datuk melihat kepada perjalanan Protect Health daripada awal sehingga ke hari ini, walaupun kita dah melepasi mereka yang mengambil 2 dos, tetapi kita ada dos penggalak selepas ini. Bagaimana perjalanan itu, Datuk? Jadi program PICK ini bagi saya, and the data is showing that it is the largest government program ever in our history, kan. Sebab ia melibatkan 26 juta penduduk, 26 juta lengan, 2 kali cucuk 50 juta lengan. 50 juta, betul. And within such a short time frame. Yeah. So it has been the largest ever government program, not just in healthcare, in any industry. And at the same time, this has also been the largest public-private partnership ever in the healthcare business. Maknanya di sini, seperti mana PKB 40, Protect Health telah berjaya outsource the service untuk vaccine administration dengan the private sector. And just to mungkin lagi tajuk sikit, saya tak pasti. So our healthcare system is fairly fair and equitable. Maksudnya kalau kita lihat ranking dunia dan lain-lain, our universal health coverage adalah sangat menyeluruh. Maksudnya jika seseorang sakit memang boleh dapatkan rawatan. Jadi bagi mereka yang tidak punyai insurans ataupun akses kepada hospital swasta, mereka boleh pergi ke hospital kerajaan. Dan this is what we say fairly fair and equitable. Dan kita tahu Tan Sri DG pernah sebut dulu yang hospital kerajaan is under resources, etc. Tetapi waktu peak ini adalah pertama kali kita dapat lihat satu kesinambungan di mana awam dan swasta bersama-sama untuk satu objektif yang sama untuk memberi vaksin. Dan fair and equitable vaccine equity itu di mana tanpa mengira status ekonomi,
Setiap penerima vaksin akan ditentukan fasiliti, sama ada fasiliti kerajaan ataupun fasiliti swasta. Vaksin equity itu in principle telah dilaksanakan dengan baik di bawah PICK, dan bagi saya ia adalah sesuatu yang boleh dibanggakan dengan pencapaian PICK dan pencapaian vaksin equity. Dan pada hari ini kita telah berjaya memberi vaksin sehingga 97% dewasa. Pemberian vaksin remaja kalau kita lihat adalah terpantas di dunia. Dalam masa 67 hari sahaja 80% remaja telah diberi vaksinasi, dan pemberian dos penggalak sedang sangat rancak dijalankan. Dan daripada jumlah pemberian dos negara, contribution daripada pengamal perubatan swasta dan NGO kesihatan adalah sejumlah 48% daripada jumlah pemberian vaksin seluruh negara setakat hari ini. Kelangsungan Protect Health ini dibawa kepada pemberian dos penggalak ataupun selepas ini. Setakat ini bagaimana progresnya? Bagaimana penerimaannya, terutamanya berkaitan dengan dos penggalak dan juga apa yang Protect Health telah lakukan? Adakah kesinambungan itu daripada sebelum ini dibawa kepada hari ini? Jadi kalau Ehsan lihat, terdapat sedikit perbezaan lah daripada dos 1-2 ke dos penggalak. Waktu dos 1-2 dahulu kita punya PPV adalah bersikap di PPV kerajaan, di PPV swasta on-site, dan juga di PPV mega, kemudian ada PPV industri. Tetapi di bawah dos penggalak, kita tidak ada lagi PPV mega, PPV industri. Fokusnya adalah di klinik-klinik swasta dan juga di hospital swasta serta PPV off-site. Dan beza kali ini adalah ratio target sasaran dos penggalak ni akan lebih kepada pengamal perubatan swasta. Disasarkan 90% pemberian dos penggalak akan diberi oleh pengamal perubatan swasta. Berbanding waktu peak dahulu adalah 50-50 antara awam dan swasta. Dan juga Datuk, ini bukanlah kita melihat kepada apa masyarakat orang awam katakan dulu, ya, macam Datuk kata tadi, kita ada PPV mega dan sebagainya, kapasitinya besar untuk kita berikan kepada lebih daripada 30 juta rakyat Malaysia khususnya. Tetapi sekarang ini bila dos penggalak, ada tak berlaku kesesakan ataupun berlaku isu-isu yang melibatkan masyarakat yang menambil dos penggalak dan sebagainya, Datuk? Dapat isolated case, especially bila kita launch daftar backup tempoh hari. But so far, Alhamdulillah, the matter has been addressed, and seperti yang Ehsan sebut tadi betul, because of the capacity is so much smaller. Jadi isu crowd control dan yang lain-lain tu mungkin kurang lah. Waktu peak dulu pun kalau kita ingat, tak banyak kes. 1, 2, 3 kali sahaja berlaku sepanjang 6 bulan. So it was a very isolated case, dan sekarang pun memang very isolated case. Cuma sebut pasal dos penggalak ni, saya ingin ambil peluang untuk seru semua rakyat Malaysia yang layak untuk terima dos penggalak. Saya sangat mohon hadirlah untuk ambil dan terima dos penggalak ni, because ini adalah satu usaha daripada kerajaan, usaha yang baik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk meningkatkan tahap pelindungan diri sendiri. Dan we can only do so much, tapi kita sangat memerlukan rakyat untuk datang menerima dos penggalak tersebut. Sebab dengan menerima dos penggalak tersebut, tahap pelindungan mereka akan jauh meningkat. We can see from the Recovam study yang Sinovac vaccine effectiveness wanes down after 3 to 5 months. And with the dos penggalak, kita boleh lihat juga from the study yang di mana vaksin effectiveness itu selepas dos penggalak Pfizer boleh meningkat semula setinggi 91%. So itu yang kita nak beri kepada semua, dan jadi saya harap sangat yang sudah dapat temu janji, silalah hadir untuk terima ambil dos penggalak. Alang-alang dengar daripada seruan Datuk ni berkaitan dengan dos penggalak ni, dia ada isu, satu isu Datuk, bila mungkin warga emas ataupun mereka yang berusia 50 tahun ke atas ni, dia kadang-kadang bukan tak nak ambil, tapi dia malas nak melayan kesan daripada dos
berkenaan seperti demam dan sebagainya, kadang-kadang lemah. Kalau isu-isu macam ni apa yang Datuk boleh cakap? Kesan sampingan tu Ya. alhamdulillah lah baik, maksudnya badannya bertindak balas dan punyai immune system yang baik. And kalau kita nak galakkanlah daripada segi itu, kita boleh sebut those side effect is nothing compared to being infected by COVID-19, and when your immune system is low, that you go to ICU or become fatal. And kalau kita boleh tengok video-video mereka yang sakit kerana COVID-19 atau kerana sakit, sangat seksa lihat mereka, dan it is nothing compared to the kesan sampingan yang diterima just because of getting vaccine. Samalah macam kita ambil BCG darjah 6 dahulu, tetanus form 3 dulu, is pretty much the same. Kesannya mungkin adalah sedikit demam dan sebagainya, tetapi kesan COVID-19 itu lagi teruk daripada kita tak ambil dos penggalak ini. Dan juga doktor, sebelum kita berakhir ini, mungkin saya nak tanyakan doktor, siapa yang berada kepakaran-kepakaran dalam Protect Health ini, siapa yang berada bersama-sama dengan Datuk terutamanya untuk memastikan bahawa kesihatan awam, kelangsungan masyarakat terjamin dan sebagainya, siapa yang berada dalam Protect Health bersama-sama dengan Datuk? Tapi di Protect Health, alhamdulillah kita punyai beberapa tenaga pekerja yang seconded daripada Kementerian Kesihatan. Kita juga ramai kaki tangan hired from various industry. But with regards to healthcare ataupun medical, kita ada 5 pakar kesihatan awam, 5 pakar perubatan kesihatan awam, dan kita ada lebih daripada 35 medical doctor with us lah at the office. Dan juga Datuk, kita nak melihat selepas ini Protect Health memainkan peranan yang cukup besar, terutamanya dalam PAKA B40, seterusnya dalam PICK ataupun PIK dan sebagainya. Selepas ini untuk melihat kepada kecemerlangan Protect Health itu diteruskan, apa antara bentuk-bentuk penambahbaikan yang Datuk rancang, yang Datuk akan laksanakan? I think dalam PIK ni kan ada beberapa perkara yang kita telah perbaiki. Contohnya daripada segi pengauditan, kita kalau ikut best practices, pengauditan adalah 20%, dan bila kita reach certain number, contohnya 1000 sampel, the percentage drop to 10%. But di Protect Health we aspire to do 50% of the audit. And also kita punya communication with the private partners, kita mahu perkasakan lebih banyak communication. And yang paling penting, jalinan awam swasta ni adalah integrity dan trust. So we have to ensure that the private sector have trust with Protect Health. And as long as we keep our integrity, we have the trust that we can lead this public-private partnership, I think insyaAllah Protect Health will be there for the long run, especially on all health reform initiative in the country. Setakat ni ada isu-isu berkaitan dengan swasta dan juga government, kerajaan ini, Datuk, tak ada? I think dengan PIK ni is such a very good endeavour yang menyebabkan swasta dalam healthcare melihat this is the model to go lah, the public and the private partnership. And so much model PPP di luar sana yang kita boleh explore dan gunakan untuk memajukan sektor kesihatan negara. Dan juga akhir sekali, Datuk, mungkin harapan Datuk lah melihat kepada sektor sistem kesihatan awam negara yang lebih baik, kerjasama antara swasta dan juga kerajaan itu digembling untuk penyatuan dan juga membentuk sesuatu yang lebih baik kepada negara, terutamanya berkaitan dengan kesihatan, dan juga mungkin apa peranan seterusnya Protect Health untuk memastikan bahawa segala tindakan yang dilaksanakan kerajaan dan swasta itu dapat diselarikan. I think we've been having great engagement with the private sector, and those positive efforts must be continued. And we have to address all healthcare problems together. Dan if we can have that, jika kita boleh bersama-sama terus-menerus mengatasi masalah bersama-sama dengan pihak kerajaan to facilitate dan memahami pihak swasta, dan pihak swasta memahami aspirasi daripada kerajaan. Dan uniknya Protect Health di sini adalah Protect Health adalah anak syarikat Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita memahami aspirasi kerajaan, kita memahami garis panduan dan apa-apa yang diutarakan oleh Kementerian Kesihatan.
pada masa yang sama being in the private sector, we can understand also the private sector needs and apa yang diperlukan oleh mereka, dan kita juga ramai kaki tangan yang backgroundnya daripada swasta. So this mixture or this setup rasanya adalah sangat baik untuk fostering this public and private partnership lah untuk go ahead kepada masa hadapan yang lebih baik. Masa hadapan yang lebih baik bukan sahaja untuk Protect Health tapi untuk keseluruhannya, bagaimana kesinambungan dan juga integrasi swasta dan juga kerajaan itu dapat digembling, dan seterusnya melihat kepada sistem kesihatan negara, sistem kesihatan awam yang lebih baik bukan sahaja sekarang tetapi untuk masa hadapan. Terima kasih Datuk Dr. Anas Alim Fazli, Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation Sdn Bhd, bersama-sama dengan agenda awal ini banyak perkara dan juga yang dapat kita ketahui daripada Protect Health ini, terutamanya kepada anda, jangan lupa ambil dos penggalak dan juga terus ke klinik-klinik yang berdaftar untuk dapatkan Packer B40. Saya Ihsan Dahlia, agenda awal ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.